Okey tuan-puan, saya teruskan template guideline for online course penceramah oleh Muhammad Zaini dan dibantu oleh moderator Syarif Khairi Abdul Syukur. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Syaril Khairi lah menjemput saya yang tak seberapa ni. Tapi saya percaya walaupun kita dalam proses pembelajaran, apa yang saya nak sampaikan ni saya buat disclaimer awal-awal, ini bukan satu orang kata secara rasminya bukan satu ilmu yang dalam PNP lah, tapi apa yang saya amalkan untuk nak saya teruskan dalam apa-apa online course saya. Baik, kita akan belajar lebih banyak bila kita berkongsi. Saya pegang pada satu kata-kata ni, kita akan belajar lebih banyak bila kita berkongsi. Maknanya kalau tuan-puan nak buat apa-apa video lepas ni dan sebagainya, Wak Ima video tu pada saya video yang newbie, video beginner, cara makan nasi dengan betul contohnya, cara buka screwdriver motor dengan betul dan sebagainya. Tapi kita kena yakin bila kita berkongsi kita akan belajar lebih banyak. Okey tuan-puan, jelas setakat ni. Untuk kita mulakan sesuatu kita kena fokus. Bila kita berkongsi kita akan belajar lebih banyak daripada tu. So jangan rasa malu untuk berkongsi apa saja yang tuan-puan tahu. Dan yang paling penting kita enjoy. Kita enjoy dalam perkongsian tersebut. Okey, salam sayang sekali lagi. Ni kursus saya memenuhi matlamat yang sangat penting lah. Ada 4 perkara yang saya tekankan dalam kursus yang selama 2 jam ni. Saya sangat ingin membantu tuan-puan mengubah teaching method tuan-puan dan menjadi pengajar atau content creator yang tersusun. Kenapa content creator? Content creator ni dipegang oleh mana-mana individu ataupun mereka yang bukan daripada background pendidikan. Kita ni bagus, kita ni rasa macam sangat bersyukur sebab kita dilahirkan dalam bidang pendidikan ataupun kita berada dalam suasana ataupun environment pendidikan. Okay? Cuma mana yang tak bernasib baik untuk jadi pendidik ataupun pensyarah ataupun guru, kita panggil dia content creator. Content creator ni apa-apa yang nak dikongsikan. Okey tuan-puan ya. Saya telah melihat kesan video yang tersusun dalam kehidupan seseorang. Betul. Itulah sebabnya saya dah hanya dapat mendorong tuan-puan untuk tidak melepaskan peluang ini. Secara amnya lah, kehidupan saya seharian banyak dipengaruhi oleh rakan-rakan sejawat dan apa yang saya lihat, dan kebanyakan apa yang saya lihat selalunya lebih banyak dalam media sosial. Dan media sosial mana pula kita menonton? Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke dan sebagainya. Tapi untuk kehidupan saya banyak fokus kepada pembelajaran dari segi menonton video-video orang, terutamanya di YouTube. Okey, sehingga hari ini saya telah menarik lebih 1000 subscriber dalam saluran YouTube saya bernama Mozart Space sejak diwujudkan pada April 2009 dengan menggunakan panduan ini. Saya pun adalah terjebak dalam kancah channel menjadi YouTubers, tapi fokus channel saya adalah untuk berkongsi. Dan berkongsi tu tuan-tuan bolehlah tengok, kalau rajin buka YouTube type Mozart Space. Ini satu saya punya dreams. Okey, saya ada satu dreams sebab saya nampak kalau kita menyampaikan sesuatu yang baik dan diamalkan pula oleh orang, dia sebagai satu saham akhirat lah. Okey, jadi itulah kisah saya. Tetapi sekarang saya ingin mengemukakan soalan mudah kepada tuan-puan. Soalan yang mudah ni adalah, adakah tuan-puan juga ingin menukar cara pengajaran ke arah dalam talian? Saya yakin tuan-puan dah sangat expert dan pakar dalam bidang pendidikan, PNP, mengajar secara face to face. Tapi terus terang, mengajar face to face dan mengajar secara atas talian dua situasi berbeza. Di mana kita bercakap dengan kamera sekarang ni dan kita bercakap face to face dengan orang. Bila kita bercakap face to face dengan orang dan kamera, ada beberapa kekangan yang saya nampak. Satu, kalau kita cakap dengan orang, kita boleh melihat air muka orang tersebut. Kalau orang tu faham, dia akan angguk. Tapi bila macam sekarang ni webinar, saya pun tak tahu tuan-puan ada faham ke tak apa saya cakap, ataupun tuan-puan tengah on PC tapi tuan-puan pergi meeting dan mesyuarat dan sebagainya. Itu kekangannya. Tapi tak ada masalah, macam saya cakap, enjoy. Sebab bila kita buat online, dia boleh tengok semula video tersebut. Tak ada masalah, tak ada istilah pelajar tak datang kelas kena terpaksa jumpa kita, tak ada. Just kalau kita buat video, tengoklah sampai bila-bila. Buat email kita tak ada sekalipun, umur tak panjang dan sebagainya, video kita still kekal. Okay, itulah kelebihan cara pengajaran ke arah dalam talian tuan-puan ya. Okey, bagaimana kursus ini disusun tuan-puan? Saya buatkan paling mudah, ada 3 perkara utama: asas, penciptaan kursus dan hack. Kita kena tahu asas lah. Sebelum kita buat video simple, video PNP ataupun apa-apa video perkongsian, kita kena tahu asas dia.
Lepas tu kita kena buat penciptaan kursus. Dah tahu asas, kita kena buat penciptaan kursus. Dan yang nombor 3 ni hack. Hack ni kalau tuan-puan pakai atau tuan-puan amal, insyaAllah video tuan-puan dia, pada saya dia lebih menarik daripada biasa lah. Okay. Sebab sebelum ni saya dah join beberapa webinar dan antaranya buat video guna KineMaster oleh Sir Syahril. Itu antara salah satu apps yang paling mudah pernah saya guna. Tapi kalau tuan-puan nak guna apps lain, nanti saya kongsikan dekat sini lah yang paling mudah. Okay. Seterusnya minggu lepas tak silap saya ada join kursus dengan Sir Faiz. Sir Faiz ajar bagaimana menggunakan Adobe Premiere Pro. Itu yang level intermediate ke professional dah saya nampak, sebab dia memerlukan kepakaran ataupun skill yang bukan kita belajar pada hari tersebut. Kalau nak tahu, untuk nak jump ke professional ataupun beginner ataupun intermediate software, kita kena belajar ataupun kita kena latih hari-hari. Dia konsep matematik, kita tak boleh tengok, kita kena buat. Okey tuan-puan, saya teruskan lagi. Nombor 1 asas. Okey, sebelum tuan-puan jump kepada video ataupun bercakap depan kamera, kita sama juga mengajar macam depan pelajar yang adalah face to face. Cuma kalau kita mengajar face to face ni, dia makan masa lebih sejam. Tapi kalau kita buat video, kita dah cut, kita just ambil yang terbaik. Okey, so dia akan jadi 10 minit dan untuk ilmu yang berpanjangan. Tak sama dengan kita belajar dalam kelas, 10 minit tak cukup sebab orang akan soal dan sebagainya. Okey tuan-puan, nombor 1 untuk menjadi content creator adalah jadilah diri sendiri. Makna kata kalau tuan-puan nak mula mengajar secara maya atas talian, jangan jadi orang lain lah. Okey, jadi diri sendiri ni paling mudah bahasanya be yourself lah. Mak Saleh kata be yourself. Jadi diri sendiri ni dia menarik tuan-puan. Apa yang menarik bila kita buat video rakaman jadi diri sendiri ni, orang bukan sahaja nak tengok apa yang kita sampaikan, tapi orang nak tengok apa yang kita cuba, orang nak tengok teaching method kita ajar. Orang nak tengok macam mana kita react, macam mana kita punya muka, dan itu yang menariknya bila kita ajar atas talian. Orang tak tengok apa yang kita cakap sangat. Selebihnya orang akan tengok apa react kita tentang apa yang kita cakap. Okay tuan-tuan, untuk poin pertama, jadilah diri sendiri. So, seterusnya fokus pada beginner. Tuan-puan, saya nak bagi satu tips. Kalau tuan-puan nak mula berkongsi sesuatu, jangan terus kongsikan untuk orang yang dah expert. Kerana apa? Untuk orang yang dah expert ni, dia jarang nak dengar sangat apa yang kita kongsikan. Dia dah tahu. Itu masalah dia. Bila orang dah tahu benda tu, dia rasa biasa je ilmu yang kita nak sampaikan. Jadi kalau kita fokus pada beginner, orang-orang yang tak tahu, kalau kita ajar 1 + 1 jadi 2 pun, dia jadi surprise. Okay? Itu tips dia. Jadi jangan pernah merasa apa yang tuan-puan kongsikan itu adalah benda-benda yang kecil. Tapi walaupun benda kecil tu diletakkan pada penonton yang betul, dia sangat besar maknanya. Ya, saya harap tuan-puan jelas kenapa kita fokus kepada beginner, bukan sebab kita ni beginner. Tapi dengan beginner itulah orang yang paling mudah nak menonton kita punya pengajaran, teknik pengajaran. Sebagai contoh, tuan-puan nak mengajar berkenaan dengan subjek tuan-puan, mengajarlah pada pelajar-pelajar yang, percayalah, beginner ni dia tak pernah condemn apa yang kita cuba sampaikan. Bukan tak pernah lah. Sebab risiko kita mengajar, bila orang condemn, sedikit sebanyak kita akan ada rasa down. Okay? Down tu bahaya tuan-puan. Bila tuan-puan dah tak dapat kawal down tuan-puan tu, insyaAllah satu video je lah tuan-puan buat. Tapi kalau down tu tuan-puan pandai kawal, dia punya, orang kata, control down tuan-puan tu, okay, kalau fokus pada beginner, yang menonton pun beginner, soalan-soalan beginner pun tak terlalu menyakitkan hati. Selalunya tuan-puan. Sebab benda ni saya dah apply. Setakat ni ada soalan ke Syarif? Belum. Alhamdulillah. So dia berlaku pantas ya. Okay. Nombor 1 tadi apa tadi? Jadi diri sendiri. Nombor 2 seterusnya, fokus pada beginner. Okay, tuan-puan, great versus perfect. Boleh saya dapatkan respon sedikit? Tuan-puan pilih great ke tuan-puan pilih perfect dalam menghasilkan sesebuah video? Saya bagi masa 1 minit untuk saya nak tengok respon tuan-puan lah. Tuan-puan pilih perfect ataupun tuan-puan pilih great? Sebab penting untuk tuan-puan decide sama ada tuan-puan nak jadi orang yang hebat atau orang yang sempurna.
Okey, tak apa. Tuan-puan boleh jawab dalam hatilah. Sebab benda ni pun personal kan. Nanti kalau tuan-puan type perfect, nanti ada kawan-kawan yang cuba mengusik lah. Okey, saya faham. Benda ni sama dalam kelas. Sebab tu bila kita mengajar webinar ataupun kita cuba soal orang ni, kita sendiri faham lah kan. Okey, pada saya great versus perfect ni, dia ada kekuatan masing-masing. Kalau tuan-puan pernah tengok video Sugu Pavitra. Sugu Pavitra ni YouTubers yang konten dia memasak sahaja. Tapi apa kekuatan Sugu Pavitra punya video adalah dia bercakap bahasa Melayu dan dia fokus pada beginner. Beginner ni suri-suri rumah, orang-orang yang bukan chef. Dia tak fokus pun kehebatan kuali yang dipakai. Dia fokus pada masakan yang dia pakai sahaja. Sugu Pavitra juga dia jadi diri sendiri tuan-puan. Dia tak jadi chef one, dia tak jadi dia tak jadi lagi orang-orang seperti chef yang dah sedia ada. Dia jadi diri sendiri di mana dia seorang yang soft spoken, cakapnya lembut dan seterusnya. Kalau tuan-puan tengok setup dia punya dapur pun, itulah masyarakat Malaysia punya setup dapur. Setakat ni tuan-puan jelas Sugu Pavitra ni kategori great ke kategori perfect? Boleh tuan-puan kongsikan jawapan? Ada tak respon berkaitan penjelasan great dan perfect? Ada? Kalau tak ada, saya teruskanlah. Tuan-puan mungkin mendengar tapi tak berkesempatan nak type. Okey, saya harap tuan-puan fahamlah apa yang dimaksudkan dengan great dan perfect. Oh, dia betul. Okey. Siapa yang nak kongsikan dengan mic, bercakap dengan mic, boleh buka mic lah. Tak apa. Kita ni sharing session ni konsep yang paling simple macam radio lah. Nak bagi maklum balas, call terus. Ataupun nak bagi maklum balas, tekan je mic. Tak ada masalah. Okay. Baik, tak apa. Kita teruskan. Okay. Sugu Pavitra, untuk YouTuber sebagai seorang Sugu Pavitra ni, saya anggap dia satu rezeki juga. Dia meletup dan viral. Tapi dia guna konsep great. Dia buat nampak hebat. Dia tak perfect. Kalau perfect, kita akan tengok macam artis seperti Chef One. Dia ada setup stage yang cantik. Dia ada setup dapur yang cantik. Jadi tuan-puan, untuk jadi seorang content creator ataupun tenaga pengajar, tuan-puan, saya cadangkan jadi great dulu. Buat dia nampak hebat. Tak perlu nampak sempurna. Kalau kita nak jadi sempurna, kita takkan sempurna tuan-puan. Maksudnya kalau kita nak mengajar orang dan kita kena sempurna dulu, saya percaya memang kita takkan ajar orang sebab kita akan rasa tak sempurna. Tapi tuan kena faham, bila kita jadikan satu ilmu tu hebat, kita sampaikan dekat orang dan penerimaan tu insya-Allah sampai bila-bila diterima. Okey tuan-puan Okey, quiz. Apa yang anda tahu? Bagaimana seharusnya anda bertindak semasa membuat kursus dalam talian? Ada A, B, C. Tuan-puan boleh type lah. Yang ni saya suka kalau konsep two-way communication. Sebab bila saya cakap seorang-seorang, saya tak tahu saya ni cakap dengan komputer ke. Tapi saya tahu di belakang komputer ada manusia. Okay, tapi saya yakin tuan-puan masih mendengar. Boleh siapa-siapa kongsi apakah jawapan untuk kuis saya hari ini. Dia hadiah tak ada lah. Tapi insyaAllah kalau tuan-puan menjawab, at least saya tahu tuan-puan faham apa yang saya sampaikan. Ada ke orang yang menjawab? Alhamdulillah. Okay, at least kita ada wakil ketua kelas kita untuk menjawab, menyelamatkan lagi peserta-peserta lain. Okay, jadilah diri sendiri dan jangan cuba jadi orang lain. Bayangkan anda bercakap dengan rakan baik anda. Sebab bila kita berkongsi ni, bercakap secara orang kata tidak jadi orang lain, dia lebih pure ataupun lebih asli ilmu yang nak disampaikan. Kita boleh bercakap untuk bersikap formal, tak ada masalah. Tapi bersikap formal ni lebih kepada nak jadi perfect lah. Sebab sedangkan kita nak jadikan great. Okay. Orang-orang yang tidak benar peduli dengan pengajaran anda hanya kandungan kursus yang anda jelas dan tepat. Okay. Yang C ni, dia untuk konten-konten tertentu sahaja. Orang yang benar-benar tak peduli dengan gaya pengajaran anda,
yang penting dia tahu dia nak kursus yang harus jelas dan tepat. Ini untuk level-level informasi yang sangat orang kata sangat high end lah. High end ni orang nak tahu info je. Dia cakap tu terabur pun tak kisah. Okey tuan-tuan, terima kasih atas jawapan tadi. Okey, seterusnya saya jump kepada ciptaan kursus. Tuan-puan dah tahu asas tadi. Seterusnya bila dah tahu asas-asas sebelum nak jadi content creator ataupun nak buat sesuatu video, barulah kita masuk ke penciptaan kursus. Tuan-puan pilih apa-apa sahaja konten yang tuan-puan nak buat. Dan dalam penciptaan kursus ni tuan-tuan boleh kaji bidang atau konten dekat Google. Terus terang, siapa tak kenal Google pun, tapi memang pakcik Google memang banyak mempengaruhi kehidupan kita lah. Pertamanya bila kita nak buat sesuatu video ataupun nak mengajar orang secara atas talian, kita kena kaji bidang kita ataupun kita kena kaji konten di Google. So pertama sekali bila kita kaji konten di Google, kenapa nak kaji konten dekat Google? Kita nak tengok the latest. Yang paling penting latest. Kalau kita kadang-kadang ni kita belajar pada zaman degree ataupun diploma, kita belajar contoh sesuatu bidang tu pada zaman kita belajar tu, contoh macam saya 4P, price place product promotion, subtopic marketing. Dulu-dulu memang 4P, tapi sekarang bila kita nak sampaikan dekat orang takkan nak 4P lagi. 4P tu tahun 2010, 2013. Tapi kalau kita tengok kat Google dia dah jadi 7P, 8P dan dia telah di-upgrade konten-konten tersebut. Jadi tugas kita adalah untuk sentiasa update konten kita. Contoh kalau tuan-puan buat menyampaikan sesuatu info, pastikan info tuan-puan ada latest one. Bukan tak boleh ambil yang lama. Boleh, tapi bila kita ambil yang lama, orang dah tahu. Bila orang dah tahu ni, usaha kita nak sampaikan tu agak susah sikit lah. Maksudnya, orang dah tahu buat pernah dengar. Contoh macam tu. Okay? Kaji bidang atau konten di Google. Sediakan catatan bahan, garis panduan khusus berdasarkan silibus anda. Ni kalau memang tuan-puan nak buat konten based on subjek tuan-puan lah. Seperti yang Sir Faiz ajar tempoh hari, minggu lepas berkaitan dengan Premiere Pro. Sir Faiz ajar berkenaan menggunakan green screen dan sebagainya. Itu bagus untuk mereka yang ada kemampuan nak menyediakan studio-studio yang lengkap. Maksudnya ada green screen, ada super high-end komputer, boleh install Adobe Premiere Pro, ada kamera mahal dan sebagainya. Tapi kalau tuan-puan yang tak ada perkakas tool macam tu, takkan kita tak boleh nak jadi juga content creator? Boleh. Yang penting tuan-puan kena tahulah macam mana nak buat supaya dia lebih tersusun. Okey. Buat guna telefon pun tak ada masalah. Yang penting tuan-puan pandai set up sesebuah pengajaran lah. Okey. Jadikan topik itu menarik. Jadikan topik itu menarik ni selalunya kalau saya perhatikan anak-anak saya, anak-anak kecil saya kalau tengok YouTube, dia suka tengok YouTube yang menarik lah. Contoh kalau ABC pun, dia tak suka tengok yang orang ajar A, B, C, D, E. Dia suka dia tengok orang ajar ABC sambil menyanyi dan menari. Contoh macam alif bata kan, nak belajar alif bata, kalau kita ajar mengaji dengan guru kita, dia akan ajar alif, ba, ta. Tapi kalau kita tengok dekat YouTube, dia takkan ajar alif, ba, ta. Dia akan menyanyi. Itu yang jadikan topik tu menarik. Maksudnya nyanyian itu salah satu faktor menyebabkan budak-budak nak tengok. Yang penting ilmu tu kita sampaikan cara yang menarik. Dan saya faham dengan teknik nyanyian alif bata, ramai budak-budak tahu baca alif bata dengan menyanyi. Okey, ada benda yang positif lah dekat video tersebut. So, apa kelebihan, kelemahan dan idea untuk sesuatu konten? Pertama sekali bila tuan-puan nak buat sesebuah konten ataupun nak mengajar, kita kena tengok kelebihan kandungan khusus, kelemahan kandungan khusus dan apa yang boleh dilakukan secara berbeza. Kelebihan khusus tu macam saya cakap lah, tuan-puan nak ajar sesebuah topik. Tapi topik tuan-puan based on syllabus dan tuan-puan tahu, contoh macam kes saya 4P lah, marketing part. Price, place, product, promotion. Kelebihan dia adalah macam mana kita nak menjual menggunakan 4P dalam pemasaran. Tapi ada kelemahan dalam kandungan tersebut. Google balik dan rupanya bukan 4P. Dia ada 5P, 7P dan sebagainya. Dan dengan kelemahan tersebut, kita upgradekan ilmu tu. Dan apa yang boleh dilakukan secara berbeza, kalau tuan-puan nak terangkan secara macam tuan-puan nak terangkan dekat pelajar-pelajar politeknik, tuan-puan boleh gunakan bahasa yang lagi sempoi lah. Sebab dalam video ni, yang penting diamalkan. Ataupun kalau tuan-puan fokus pada bahasa yang lebih tinggi. Macam sekarang ni saya punya viewer webinar memang pesyarah. Memang saya akan guna bahasa saya dan tuan-puan lah.
Tapi kalau penonton saya remaja belasan tahun, saya takkan guna tuan-puan lah. Okay, kita kenal siapa kita punya viewer. Seterusnya, break it down. Break it down ni sama konsep macam kita catat. Kita mencatat. Lepas kita dapat sesuatu tu, kita akan mencatat. Baik tuan-puan, saya guna catatan saya menggunakan Trello. Kalau tuan-puan pernah guna Trello lah, saya tunjuk kejap lagi. Okay, break it down ni, kalau tuan-puan tengok pada skrin, break it down ni memang kosong. Saya sengajakan kosong. Ni maknanya kenapa ruang banyak kosong. Ruang yang kosong ni untuk kita mencatat apa nak kena buat, intro, outro, content dan sebagainya sampailah finishing. Seterusnya, alat penciptaan khusus tuan-puan. Kalau tuan-puan nampak dekat skrin tuan-puan ni, kita ada perisian video editing, mikrofon yang selesa dan tempat PowerPoint template. Tempat pula tersasar kan. Template PowerPoint yang menarik. Tuan-puan, jangan susah hati sebab dekat dalam kita punya phone, memang sekarang ni phone dia dah boleh masuk pelbagai apps yang boleh digunakan. Okey, tuan-puan, kalau tuan-puan rasa ada masalah pada laptop ataupun komputer yang tidak mampu render software-software besar, tuan-puan boleh guna telefon je, tak ada masalah. Kita ada contoh telefon, kita ada Filmora, kita ada KineMaster, kita ada Rush. Sebenarnya macam saya buat kalau telefon, kalau saya buat edit pakai telefon, saya guna InShot. InShot ni pun menarik juga, sama menarik dengan KineMaster. Sebab setiap apps yang ada dekat telefon, dia ada kelainan. Dia pun buat kajian juga kenapa dia nak kena digunakan. So dia ada kelebihan dan kekurangan tertentu. Untuk mic dan kamera yang saya pakai selalunya, kalau tuan-tuan tengok kat sini, Boya MW4. Boya MW4 ni banyak digunakan untuk wireless mic. Dan dia antara third party microphone yang pada saya boleh digunakan dengan harga 200 ke bawah. Sebab kalau tuan-puan tak ada bajet lagi ataupun memang untuk nak baru-baru nak start, saya syorkan tuan-puan guna direct telefon. Try dah rakam diri sendiri dulu, bagi the best angle dan sebagainya dan dengar balik. Tak ada masalah. Yang penting tuan-puan seronok berkongsi. Pada saya, setting dan sebagainya itu level seterusnya. Level pertama yang penting tuan-puan seronok berkongsi. Seronok berkongsi, satu momen ataupun satu orang kata kepuasan berbeza lah. Okay, first kalau tuan-puan dapat berkongsi cakap macam ni pun, hai hari ni saya nak kongsi, itu pun dah satu pada saya achievement yang tuan-puan berani bercakap depan kamera. Seterusnya kalau tuan-puan nak jump ke level seterusnya, barulah tuan-puan boleh beli tools-tools lain. Macam wireless mic, Bluetooth speaker, dan tuan-puan sendiri akan explore sendiri apa yang tuan-puan nak cuba. Benda tu datang secara berperingkat tuan-puan. Sebab benda ni diambil masa. At least paling tidak tuan-puan boleh godek-godek software paling lama sejam lah. Sebab untuk software ni saya cadangkan tuan-puan jangan buat masa tuan-puan tak ada masa. Sabtu Ahad try godek. Rakam gambar siapa-siapa, try godek. Tak ada masalah. Bila kita ada masa lapang sahaja. Okay? So kalau kita buat sesuatu tu dalam keadaan kita rushing, nak pergi meeting baru kita nak godek, saya tak syorkan. Sebab benda ni dia jadi benda yang pain tu dia jadi maksudnya menyusahkan. Sedangkan benda-benda menarik ni kita kena cari waktu kelapangan untuknya lah. Okay tuan-puan, ada soalan ke? Tak ada ya? Alhamdulillah tak ada soalan. Ini ringan, ni topik simple. So semua orang kalau tengok pun insyaAllah dia ringan. Dan diulang-ulang banyak kali pun sebenarnya dia sama je. Okay. Dan okay, nombor 3 hack 10.50 dah nak balik. Sebenarnya dah nak habis ni tuan-tuan Okay, kita masuk hack. Apa yang dimaksudkan dengan hack? Hack ni benda-benda yang memudahkan urusan. Macam contoh hack, kalau kita ada hack ni dia tak susah. Lepas tu dia lebih pantas, dia lebih cepat dan dia selangkah ke hadapan. Apa yang saya maksudkan dengan hack nombor 3 ni adalah bagaimana tuan-puan nak berhadapan dengan kamera. Benda ni dia macam allergic tuan-tuan Kalau kita tengok orang pegang kamera cakap sorang-sorang, untuk orang yang tak faham, dia akan cakap orang tu suka menonjolkan diri lah, tak malu lah. Tapi sebenarnya, apa yang saya belajar, bila kita rakam diri sendiri, dia menaikkan kita punya self-esteem. Walaupun ada yang tak bersetuju, tapi saya yakin dengan merakam diri sendiri ni, self-esteem tuan-puan akan naik. Dia menunjukkan yang, lagi kalau tuan-puan berani share dengan orang lain video-video tuan-puan, lagi self-esteem tuan-puan secara automatik akan naik. Dia menyebabkan tuan-puan lebih yakin lah. Cerita dia lebih yakin. Sebab mengajar dalam kelas,
viewer kita adalah pelajar-pelajar. Okey, maksud saya bila pelajar-pelajar ni bukan level kita, so kita tak rasa segan, tak rasa malu dan sebagainya. Tapi bila kita dah start ambil level lain ni kita nak start bagi viewer tu orang yang setaraf ataupun orang yang lebih berperingkat usianya, dia menyebabkan kita rasa tak berani dan orang mengata dan sebagainya. Tapi tu no problem, sebab kita nak pecahkan tembok tak berani tu dulu je sebenarnya. Dah rasa tembok tu dah pecah, insyaAllah tuan-puan rakamlah saja video lepas ni, selamba je post, tak ada masalah. Tapi dalam konten saya ni adalah video-video yang melibatkan pembelajaran dan perkongsian menarik lah. Okay, so bagaimana untuk menjadi lebih produktif? Tuan-puan, saya ada terbaca satu buku ni, Pipeline. Saya tak ingat, tapi tajuk dia Pipeline. Dalam konten buku tersebut, Pipeline ni dia mengatakan pada zaman dahulu ada dua orang duduk di sebuah kampung. Zaini dan Syaril. Zaini dan Syaril ni duduk di sebuah kampung di mana kampung tersebut tiada sumber air, yang hanya ada sungai yang terletak 1 kilometer jauhnya daripada rumah Zaini dan Syaril. Apa yang berlaku tuan-puan, setiap tahun Zaini dan Syaril hari-hari kena pergi sungai angkut air balik ke rumah. Kan, dia kena angkut hari-hari, nak mandi, nak mandi, nak minum, kena pergi sungai ambil guna baldi dan sebagainya. Dan dia sesuatu yang memenatkan. Tapi bila dah dibuat hari-hari, dah tak penat dah. Dia dah jadi satu benda yang diterimalah. Nak mandi kena pergi jalan kaki 1 kilometer. Tapi apa yang menarik, Syaril ni dia berpandangan jauh sebab dia orang engineering. Dia kata, Zaini, aku tak sukalah, aku dah penat. Dulu masa aku muda-muda bolehlah aku naik, aku ulang-alik ambil air jalan kaki. Sekarang aku dah penat. Aku nak sesuatu benda yang air datang rumah aku, bukan aku datang pergi jumpa air. So macam Zaini cakap, tak nak lah, aku still nak angkut air juga, aku tak suka berubah. So Syaril pun dia tetapkan diri dia, sampai bila aku nak angkut air? Takkan sampai umur aku 50 aku nak angkut air 1 kilometer. Syaril pun buat satu langkah, membina pipe. Dan pipe tu masa Syaril buat mula-mula dalam kisah buku Pipeline tu, ramai orang keji. Ramai orang cakap dia ni gila lah, macam mana nak ambil air 1 kilometer sampai ke rumah dia guna benda besi kecil tu. Semua orang kampung tak percaya, termasuklah Zaini, kawan baik Syaril. Tapi Syaril tak, Syaril pekatkan telinga sebab dia jelas apa fokus dia pada akan datang. Dia jelas fokus dia 50 tahun akan datang. Aku nak anak-anak aku tak nak ambil air jauh-jauh sebab aku dah tahu penat. So Syaril ni dia pergi buat pipe pelan-pelan sampailah 2 tahun pipe tu siap dan air tu sendiri mengalir ke rumah Syaril. Zaini tetap dengan keputusan dia. Sebab nak buat macam mana? Zaini dah kutuk Syaril awal-awal masa dia nak berubah. So Zaini dia rasa malu dan dia tetap tak nak teruskan. Sampai satu tahap Zaini sakit dan tak ada orang ambil air untuk Zaini. Okey tuan-tuan, begitulah kisahnya. So, dalam content creator ataupun dalam pendidikan kita pun takkan hari-hari kita nak ajar benda sama tuan-tuan. So kalau kita menggunakan teknik ataupun dah jam kepada video, kita buat sekali je tuan-tuan. Dan ulang sampai kita, bukan nak cakap lah kita pasti akan mati kan, tapi ilmu tu kekal lah kalau digunakan. Okay tuan-puan, bagaimana untuk menjadi lebih produktif? Jamlah kepada video. So pertamanya, kalau tuan-puan nampak dekat sini, saya ada 6 step. Saya akan rekod video, tak kisahlah guna telefon ke dan sebagainya. Lepas tu saya akan edit guna apa-apa apps yang saya suka. Maksudnya tuan-puan kena jelas, tuan-puan jangan ikut. Tuan-puan jangan tengok orang. Okey, orang tengok orang guna apps ni, tuan-puan nak guna apps tu. Tapi sebenarnya apps tu pada tuan-puan susah dan pada dia senang. Saya shortcut untuk permulaan ni, tuan-puan guna apps yang tuan-puan suka guna dahulu. Tak boleh nak terus jump to apps yang pro lah. Pelan-pelan. Dia orang kata keep trying lah. Lepas tu export. Maksud export dekat dalam ni, maksud ni adalah tuan-puan transfer video tuan-puan ke dalam satu file untuk dieksport. Dan file tersebut perlulah diberikan deskripsi. Deskripsi salah ni typo ni. Kalau tak silap saya DES. Ni sorry typo. Deskripsi ni setiap video yang tuan-puan buat perlulah ada deskripsi. Dan step nombor 5 selalunya bila kita nak post sesuatu tu kita tak yakin tuan-puan. Betul. Sebenarnya dalam hidup kita ni saya percayalah diri saya lah. Buat Imam saya buat karangan masa SPM pun buat karangan, saya tak yakin karangan saya ni baik.
Dan saya akan suruh siapa-siapa baca karangan saya sampai dia kata, okay, karangan kau ni aku faham. So preview ni penting untuk kita bina keyakinan yang video kita ni okay. Ada confirmation, ada orang yang confirmkan, video kau okay, kau post. Sebab penting ya preview tuan-tuan, sebab ada kadang-kadang video kita ada terkurang dan sebagainya. Saya percaya video-video saya sebelum ni ada terkurang, ada tersalah, tapi kita faham, kita buat disclaimer lah. Sebab kalau ada apa-apa perubahan akan di-update dan sebagainya. Sebab kalau kita nak buat video yang terus perfect, insya-Allah tak buat video tu. Sebab kita takut tak perfect. Takut tu yang buat kita tak nak buat video lah. Okey, dan seterusnya muat naik. Muat naik ni terpulanglah tuan-puan nak muat naik kat mana, Facebook ke dan sebagainya. Tapi pada pandangan saya, eloklah tuan-puan muat naik di YouTube. Kenapa? Sebab YouTube ni dia ada satu orang panggil, bukan skim. Apa ya Syaril? Syaril? YouTube ni dia ada apa? Dia ada program. Program memberi duit kepada content creator. So maksudnya dia ada syarat-syarat lah sebelum kita dapat duit. Dan kebanyakan kenapa orang sekarang ni dah ada YouTube, sebab dah nampak kelebihan YouTube berbanding kelebihan Facebook kalau kita upload sesebuah content. Okay tuan-puan, saya harap tuan-puan jelas. Ni sebenarnya dah nak habis dah ni. Ni sekadar perkongsian je lah. Kalau ada tuan-puan nak tanya ke, try angkat tangan, Syaril nanti bagi tahu saya. Ada tak ada yang tanya Belum lagi, alhamdulillah kan. Okey. Tuan-puan, skrip plus storyboard video anda. Okey. Macam minggu lepas, Sir Faiz dah kongsi skrip dan storyboard. Dan storyboard skrip Sir Faiz minggu lepas adalah satu skripboard yang sangat profesional pada saya. Sebab dia punya detail tu memang A lah. Memang sebelum dia shoot tu memang dia dah clear. Itu kalau professional level. Tapi kalau macam mana tuan-puan, kita ni beginner, baru nak start kan, takkan kita nak buat skrip pun ambil masa sebulan. Tak. Kita akan buat secara ringkas dan kita akan cuba buat sikit-sikit. Macam kes saya guna Trello. Saya kongsikan Trello saya. Trello ni free je daftar dia sebenarnya. Okey. Okay tuan-puan, nampak ke paparan Trello saya? So Syaril, nampak ke? Belum. Okay tuan-puan, dekat sini ada paparan Trello. Trello ni boleh guna apps juga. Tak ada masalah, dia ada web base, dia ada app base. Ini pun terpulang pada tuan-puan nak gunakan apa-apa apps. Cuma kalau sekarang perkongsian saya guna Trello. Bila Trello ni nak diguna pakai, okay? Trello ni, contoh saya ada nak buat satu video hujung minggu ni. Macam contoh video saya, tajuk dia My Feed Quadrant. Saya nak ajar ataupun saya nak share dengan orang macam mana seseorang itu mudah berjaya dalam hidup. Dan menggunakan 4 kuadran ni, passion, hobi, skill dan experience. Macam mana orang akan blend passion, hobi, skill, experience ni untuk menjadikan satu dia punya kekuatan dalam kehidupan lah, untuk dia berjaya lah. Okay, pertama sekali tuan-puan, kita akan tengok apa konsep video kita. Mula-mula sekali nak buat, apa konsep dia. So macam saya punya video adalah konsep perkongsian. So bila konsep perkongsian ni, selalunya kenapa kita berkongsi? Sebab based on pengalaman. Bila kita buat video konsep perkongsian, sebabkan pengalaman kita. Bila pengalaman kita, pada saya tak ada masalah tuan-puan nak tak sama dengan orang lain. Macam tuan-puan pergi KL contoh. Tuan-puan pergi KL, pengalaman tuan-puan pergi KL mungkin tak sama dengan pengalaman saya pergi KL. Sebab bila cerita pasal pengalaman, semua orang boleh berceritalah. Okay, bila nombor satu konsep saya perkongsian, itu pengalaman saya. Kedua, tutorial, kita ajak orang sikit. Dan ketiga, santai. Santai ni banyak faktor lah. Mungkin macam webinar saya hari ni, saya tak terlalu santai sebab saya pakai blazer dan pakai orang kata well dressed jugalah kan. Kalau tuan-puan nak ajar kanak-kanak ABC, tuan-puan pun tak boleh pakai macam ni. Tengok level. Okay, tuan-puan boleh pakai baju yang lebih colourful ke, gambar dinosaur ke dan sebagainya. Itu dah masuk santai. Okay, seterusnya konsep video ni ringan dan mudah faham. Ringan dan mudah faham ni adalah the reason why kenapa orang cari video kita di YouTube. Sebab orang nak satu benda yang mudah faham. Cara repair TV rosak. Kalau kita buka buku, cari kat perpustakaan, nak repair dia, tebal ni kena baca tuan-puan.
Tapi kalau kita tengok video 3 minit, kita dah dapat dia punya ilmu. So itulah pentingnya kita buat satu video yang ringan dan mudah faham. Dan keeping education simple. Saya akan pegang perkara ni, keeping education simple. Bukan kita tak menghargai, bukan kita tak hormat education kita, tapi kita kena faham. Zaman sekarang orang tak nak lambat, orang nak cepat. 1 tambah 1 2. Orang tak nak cerita 1 tambah 1 melahirkan, contoh dia melahir tu kahwin pula kan. Tapi orang nak cepat. So untuk konsep pertama adalah, ni saya punya perkara bila saya buat dekat Trello, perkongsian tutorial santai dengan mudah faham dan keeping education simple. Seterusnya barulah kita akan masuk, saya akan cakap, okay, video aku ni, aku nak start ni macam mana? Introduction. So dari segi introduction, tajuk catchy. Okay, kalau ikut tajuk asal dia, My Feet Quadrant. Tapi sebabkan saya nak orang tonton, saya akan cari satu tajuk yang ada wow lah. Ni 4 kaedah seseorang itu mudah berjaya dalam hidup. Kalau tuan-puan boleh perasan dekat sini, antara keyword-keyword yang wow, kaedah mudah berjaya. Sebab kita akan type sesuatu dekat keyword pencarian, mesti kita nak type benda-benda yang mudah, nak dapat nak score A dengan mudah, nak berjaya matematik dengan mudah, nak berjaya apa-apa dengan mudah. Selalunya orang akan type keyword-keyword panas ni. So tuan-puan, bukan tak boleh kita nak skema-skema, tapi bila kita dah go to social, kita kena hidup secara sosial lah. Social nomad orang panggil kan. Sebab bila orang masuk dalam sosial, orang nak santai. Dan penonton pun bukannya tengah pakai baju blazer ke coat masa tengok video kita tu pun, dia pun tengah baring santai. So dia tak nak ilmu tu berat. Okay tuan-puan. So seterusnya soalan flashback style. Saya akan mulakan dengan ayat pernah tak. Selalunya kita nak orang tu rasa yang kita pun rasa orang tu rasa sebenarnya. Dia lebih panggil empati lah. So dekat sini kita ada opener Mozart Space, self introduction. Self introduction ni penting tuan-tuan. Bila kita nak start, kita ada self introduction. Macam contoh ni saya punya skrip. Assalamualaikum dan selamat datang ke Mozart Space. Terima kasih kerana menonton. Aku Zaini Zainuddin. Dalam video kali ni, aku nak kongsi sesuatu berkaitan rahsia orang berjaya. Faham tak? Itu introduction yang saya dah hari-hari dah saya praktis. Supaya bila orang tengok video tu dengar je Assalamualaikum. Tu Zaini tu. Ada orang lain nak cakap Assalamualaikum. Boleh juga. Depend pada macam mana tuan-puan meletakkan brand tuan-puan dalam video lah kan, dalam video. Dan matlamat video penting macam saya buat tadi. Saya kena ada matlamat supaya orang tengok video saya ni, dia tahu dia nak pergi mana, video ni bawa dia ke mana. Okay, macam ni saya punya contoh untuk My Feet Quadrant. Aku nak kongsi kepada remaja, lebih tepat kepada remaja lepasan SPM ke atas dalam mencari hala tuju dan potensi diri. So kalau tuan-puan buka saya punya channel Mozart Space, memang saya akan guna bahasa kata nama diri, aku, kau. Sebab pada saya yang menonton video tu bukan orang-orang yang 25 tahun ke atas, 18 tahun yang masih mencari hala tuju. Okay, so selalunya saya yakin umur 23, 24, 25 dia dah tahu nak pergi mana. Lepas SPM, selalunya saya tanya rata-rata pelajar lepas SPM nak pergi mana? Tak tahu. Habis kenapa ambil biologi? Tak tahu. Kenapa ambil kejuruteraan? Tak tahu. Sebab dia orang memang tak tahu. Jadi kita kena ajar dia. Okay? Kita kena bagi tahu macam mana nak tahu. Okay, kalau tuan-puan tengok kat sini, passion, hobi, skill, experience. Macam mana saya kongsikan? Pertama sekali saya kena study lah dekat Google. Apa maksud definisi passion, apa definisi hobi, apa definisi skill, apa definisi experience. Sebab apa kaitan passion dengan hobi, itu yang kita kena kaji dulu sebelum kita buat satu video. Dan setiap part yang kita nak kongsi mestilah ada footage tertentu. Footage ni tuan-tuan boleh ambil je dekat YouTube, tak ada masalah pun pada saya kan. Macam ni saya cakap untuk passion, footage saya skateboard. Kenapa skateboard? Tuan-tuan boleh tengoklah kat YouTube kan. Nak pendekkan cerita. Hobi, poin berkaitan, footage bila perlu. Inilah Trello tuan-puan, sedikit sebanyak Trello. Dan untuk video-video yang lebih kepada online course, tuan-puan, kalau kita bagi orang hadiah, tuan-puan, kalau tuan-puan dapat hadiah, seronok tak? Itu konsep saya. Bila kita buat sesuatu tu, kita kena sediakan freebies. Freebies ni, bukan dia tengok saja video kita, dia dapat something. Selain ilmu, dia dapat benda-benda lain. Kita just bagi dia macam free gift je. Kita guna konsep, kita datang tempat orang kenduri-kenduri, balik tak dapat hadiah apa-apa. Kita macam tak dihargai betul.
Jadi penting untuk kita buat penonton kita ni orang yang sangat dihargai. Jadi macam mana nak buat penonton kita ni dihargai? Macam mana kita nak buat penonton kita ni suka tengok video kita? Kita bagilah dia freebies ataupun saya panggil dekat sini cheat sheet. Cheat sheet ni satu benda yang kita buat simple-simple je. Tapi kita bagi orang. Okay. So bila dia download kita punya gift tu, dia ada dua kemungkinan. Digunakan atau disimpan sahaja. Tapi yang penting dia rasa dihargai tuan-puan. Itu adalah hack-hack yang saya pakai lah untuk buat dalam video-video saya. Okay. Kesimpulan, contoh macam kesimpulan, ajak penonton bertindak, okay. Tunjuk hasil orang berjaya menggunakan teknik yang saya dah kongsikan. Call to action, CTA ni maksudnya call to action. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa di lain video. Itu penting tuan-puan. Kita sebenarnya nak membina branding dirilah, okay, dan closer. Jadi dalam Trello ni saya dah ada beberapa part dan ni part yang paling susah lah sebenarnya, setup. Part setup. Kita sebenarnya cakap pasal idea senang tuan-puan. Bila cakap pasal idea ni pakai Ailio je kan, memang senang. Tapi nak buat tu, okay. So kita dah masuk dari ke arah setup. Untuk setup ni saya punya listing. Lighting IKEA hala ke dinding. Maksudnya ni kalau saya tak pakai green screen. Kita beli lampu IKEA dalam beberapa ketul lah kan. So lampu IKEA saya letak kat dinding. Lampu studio hala ke muka. Lampu studio ni saya pakai lampu Kalimantan je sebenarnya. Okay. Kenapa hala ke muka? Sebab kalau kita buat video yang muka tak cerah, dia jadi negatif tuan-tuan. Video tu negatif. So sebab tu kalau kita nak buat video, yang penting muka kita cerah dulu. Okay. Available light, tingkap direct muka. Penting kalau kita buat video, kita kena duduk tepi tingkap nak dapat light. Masa syuting 2 petang, matahari tegak. Nampak? Masa syuting pun saya ambil kira sebab saya nak matahari daripada yang matahari yang betul-betul terang untuk cahaya tu masuk daripada tingkap. Kalau kita buat jam 10 pagi ataupun kita buat jam 5 petang ke atas, lighting dia dah lain. Dah sangat kuning. Jadi muka kita pun akan nampak kuning. Okay, ni setup Boya MW4. Ni saya pakailah DSLR 24mm lens. Tripod, cover video akan dibuat. Contoh cover video saya kena siapkan. Soundtrack non copyright macam seperti saja ambil dekat YouTube, type non copyright soundtrack. Saya juga guna Premiere Pro editing software untuk kepuasan yang berganda. Bukan saya tak guna software-software lain, tapi saya keep challenge saya punya diri lah, challenge myself lah. Bila kita guna software ni dah berjaya, kita akan jump tu software lain. Kita akan jump software. Sebab itu adalah satu achievement kita nak dapat. Contoh dah berjaya guna KineMaster, kita guna lain pula. Sebab kita nak satu kepuasan. Dalam video-video ni sebenarnya kepuasan lah kan. Dan setting 1080. Saya memang setting highest. Ikut kemampuan tuan-puan punya gadget lah. Untuk setting 1080. Dan saya juga ada ancaman. Buat video ni tuan-puan macam senang. Orang cakap senang je kau buat video ni. Tak. Ancaman video saya nombor 1 kalau tuan-puan tengok. Anak-anak. Apa saya buat tuan-puan? Anak-anak kena tak ada kat rumah. Letaklah dia dekat mana-mana. Bagi je dia duit dekat isteri ke, suami ke. Tolong bawa anak-anak jalan jap. Sebab sekali gangguan, tuan-puan akan lupa semua benda yang tuan-puan nak cakap. Terus terang. Tuan-puan lupa. Zup macam tu je. Dah ingat. Anak-anak jerit je, mak, bah, pun hilang. Tu selalunya macam tu lah. Dan kan kita dah terlalu profesional. Kacau lah macam mana pun, skrip dalam kepala je. Itu profesional. Ancaman video kedua, bunyi kipas. So penting untuk tuan-puan cari mana-mana tempat yang tak ada bunyi kipas sangat lah. Okay. Kalau ada rezeki lebih, pasang aircon tu dah confirm. Tapi, yelah, kalau yang tak ada aircon, macam mana pula cerita dia, kan? Okay. Dan cahaya tak stabil. Ancaman video cahaya tak stabil. Sebab tu dalam saya punya setup, saya akan ada satu lighting IKEA hala ke dinding dan satu lampu studio hala ke muka. Sebab kalau lighting tak stabil, available light tingkap direct muka ni, tiba-tiba kat luar tu redup, muka kita pun redup. Kan? Muka kita pun sayup orang panggil kan. Okay tuan-puan, ada soalan berkenaan Trello? Okay, tak apa tuan-puan, boleh google lah Trello dan sebagainya. Mudah, dia sangat mudah. Dan dia juga boleh sync. Dia bila benda-benda yang account ni, dia ada cloud tersendiri ni, hilang macam mana pun tuan-puan boleh on the spot. Sebab untuk Trello ni, contoh saya ada satu target. Minggu ni saya nak buat video apa. Daripada Isnin saya dah try buat Trello ni lah. Isnin, okay intro nak ni. Okay, ni nak ni. So saya copy kat internet, saya masuk dalam Trello dan sebagainya. Okay, ini adalah Trello.
So skrip dan storyboard video anda ni memang saya guna Trello. Saya pernah guna kertas tapi hilang, lupa dan sebagainya. Jadi Trello ni antara yang terbaik lah. Okay tuan-puan, nampak ke skrin ni? Storyboard lambat dia delay lah. Okay, tak apa. Macam lambat. Sekejap. Kita share lagi skrin. Okay, skrip storyboard dah settle. Seterusnya kita masuk ke senyum lah. Ni ramai orang yang pandang ringan. Kalau tuan-puan tengok kan, kita lebih cenderung untuk melihat orang cakap melalut pun tak apa, tapi kita suka tengok dia senyum tuan-puan. Ini adalah satu hack yang pada saya kalau tuan-puan amal kat setiap video, bila kita senyum, topik berat pun jadi ringan. Okay, ini dipakai oleh pengurusan profesional lah kan. Kalau tuan-puan tengok, dia bagi kita kerja kan, Jai, kena lantik jadi ni, tapi dia senyum, kita pun terima dengan mudah. Itu teknik yang paling mahal sebenarnya. Okay, dalam video pun kita kena senyum. Okay, setiap kali anda tersenyum kepada seseorang, itu adalah tindakan cinta. Nampak? Cinta, nombor 1. Hadiah untuk orang itu dan perkara yang indah untuk orang itu. Jadi tuan-puan, senyum ni bukan saja percuma, tapi besar maknanya untuk kita punya penonton-penonton. Okay, sebab itulah kita kena sentiasa meletakkan penonton kita ni pada satu level yang paling dihormati lah. Okay, paling dihormati. Okay tuan-puan, soalan saya dah senyum ke tuan-puan hari ni? Tak apa, pergi cermin, tangkap gambar senyum. Itu penting, training untuk senyum. Rupanya senyum ni susah tuan-puan. Saya pernah berhadapan dengan orang yang tak suka senyum. Tapi tak apa, kita senyum je lah. Nak buat macam mana, dia tak suka senyum kan? Okay, senyum ni dia buatkan video kita lebih teruja dan tak bosan. Dan suara anda akan terdengar lebih menarik dan mesra. Cubalah. Maksud tu macam itulah. Okay, kalau tuan-puan cakap sambil tak senyum dengan cakap sambil senyum ni, aura dia tak sama. Tapi tengok juga, kalau tuan-puan nak mencapai sesuatu ilmu tu, ilmu yang berat ataupun nak buat penegasan, kalau senyum tu pelik pula kan. Tapi untuk ilmu-ilmu yang ringan, untuk orang nak senang faham, senyum tu tak ada masalah. Okay tuan-puan, saya ada satu task lah tuan-puan. Ni contoh. Assalamualaikum dan selamat datang ke webinar Guideline for Online Courses. Saya selaku tutor bersama rakan moderator saya. Okay tuan-puan, saya nak try lah seorang wakil untuk letakkan senyuman sambil baca intro ataupun opener yang terpapar dekat tuan-puan punya slide ni. Siapa boleh try? Kita ada hadiah ke Syaril? Ada Special. Jangan. Mintalah siapa-siapa. Okey, boleh kita tahu siapa nama tuan-puan untuk nak try sambil senyum. Zayat. Suruh Zayat. Zayat. Long time no see ya Zayat. Petik Zayat. Okey lah, try. Kita nak enjoy. Zayat. Assalamualaikum dan selamat datang ke webinar Guideline for Online Courses. Saya Zaid selaku tutor anda bersama rakan moderator saya Zayat. Mantap. Terima kasih kepada tuan-puan tu, sambung habis kan. Terima kasih kepada tuan-puan kerana menonton webinar ini. Saya sangat hargai masa anda sepanjang menonton video ini. Okey, tak apa. Kita try lagi seorang. Kita nak puan-puan ke cik pula? Wanita ni suara dia lebih lemak sebenarnya. Sebab tu bila kita tengok preview produk, wanita kalau dia buat review, dia punya view dia tinggi betul wanita lelaki. Tapi tak apa. Boleh tak saya nak tengok viewers ataupun yang tengah mendengar ni, cik atau puan. Ni namanya opener sambil senyum. Ada ke? Maizatul. Puan Maizatul ke cik Maizatul?
Kalau nak lagi padu, buka lah kamera. Ya. Ini kan pasal webinar, pasal video. Nak lagi padu, buka kamera. Kita sama-sama ni learning proses. Sebab tu saya kalau ajar pelajar learning proses, jangan malu. Sama-sama belajar. Ada? Ya. Puan siapa? Ya. Ni Syaril kata Puan Rohaya. Pasti ada yang menarik ya Syaril. Mana kita punya student? Ini cabaran webinar. Student hilang. Ada ke wakil? Hello. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke webinar Puan. Puan kecil, siapa nama? Dengar ke suara? Dengar. Saya Azura dari JP. Oh, Cik Azura. Okey, terbaik Cik Azura. Boleh terang. Ya, Assalamualaikum dan selamat datang ke webinar Guideline for Online Courses. Saya Azura selaku tutor bersama rakan moderator saya, Iliana. Terima kasih kepada Tuan Puan kerana menonton webinar ini. Saya sangat hargai masa anda sepanjang menonton video ini. Wah, terbaik. Kalau Cik Azura tu tak boleh nak cakap apa lah. Dia satu MC dah. Dia memang makanan dia lah intro-intro ni kan. Tapi terima kasih banyak Cik Azura sebab support kita punya webinar. Mungkin sebenarnya kita boleh request webinar untuk macam nak jadi Master of Ceremony kan? Boleh. Banyak sebenarnya kita kena belajar ni. Okay, terima kasih kepada Cik Zaid dan Cik Azura. Seterusnya, ruang power box. Okey, tuan-puan. Bila kita bercakap dengan video ni, kita ada satu ruang power box, tuan-puan. Kalau tuan-puan nak tahu ruang power box ni, dia pun satu efek kepada video kita nanti. Apakah ruang power box tersebut? Okey, tuan-puan, get ready nak tahu pasal ruang power box ni apa dia? Ni dapat tak ruang power box? Dapat tak? Okey. Okey, tuan-puan. Secara sedar atau tak sedar, kalau kita bercakap dalam kelas pun, orang akan tengok ruang power box bahasa badan pensyarah. Dia selalunya akan tengok daripada kita punya pinggang ke atas. Okey. Jadi apa yang kita pakai, apa yang kita gerakkan, apa yang kita cuba sampaikan hanya pada ruang power box bahasa badan tersebut. Melainkan kaki kita ni orang nampak. Tapi sebenarnya kalau kita cakap dalam kelas, orang tak nampak kaki kita sebenarnya. Sama juga cakap dalam video. Okey, untuk ruang dalam video ni, ruang power box adalah daripada pinggang ataupun nak lagi close up macam ni saya buat close up hanya muka sahaja. Itu kalau kita just close up muka kita nampak, tangan tak nampak, tak perlu nak gerak-gerak power box. Jadi apa power box ni memberi kesan kepada sebuah video adalah bagaimana kita react. So tuan-puan, lepas ni boleh try lah bercakap, goyang-goyang tangan. Okay, kalau tengok artis-artis rappers kalau nyanyi memang dia akan feeling. Tangan tu dia more kepada feeling. Okay, gerakkan tangan semasa menyampaikan sesuatu. Itu penting. Dia menyebabkan video tuan-puan nanti dia nampak lebih live, dia lebih interesting. Okay tuan-puan, saya percaya tuan-puan pun tengah praktis depan PC ni kan. Walaupun saya tak nampak tapi rasa-rasanya tuan-puan tengah praktis lah tu. Okay, gerak tangan semasa menyampaikan sesuatu, power box ni memang saya amalkan lah. Kalau tuan-puan tengok penyanyi-penyanyi sekalipun kan, memang dia guna teknik power box. Satu cara power box ni dia menyembunyikan sesuatu kalau kita nervous ataupun kita rasa gemetar dan gemuruh kan. Selalu MC tak formal ni bukan saja-saja dia gerak tangan tuan-puan. Dia menyembunyikan menggeletar dan sebagainya. Okey, macam saya tadi kita tengok macam saya nak start ni saya kata, Syaril, pada hari ni kau beritahu aku. Apa saya buat? Saya letak tangan macam ni. Kalau dia tak menggeletar, saya dah tenang. Tapi selalunya menggeletar tu still ada sebab benda kita nak publish dekat orang. Lagi-lagi kalau melibatkan live webinar macam ni, silap sikit saya gone. Okay, kalau saya buat live memang gone. Tapi kalau kita buat video-video yang kita nak post kemudian ada post processing, kalau kita tak ada rasa nervous dan sebagainya, sebab kita boleh buang nervous tu, kita boleh cut. Tapi kalau macam webinar ke apa tengok tahap kemenggeletaran kita lah. Okay tuan-puan, sebenarnya dah nak sampai ke penghujung. Nanti kita akan buka sesi soal jawab lah ataupun sedikit
komen tuan-puan atau cadangan dan pendapat yang nak dikongsikan kepada saya. Saya tak suka saya cakap seorang je sebenarnya. Saya suka feedback. Okay. Dan ini adalah contoh-contoh saya punya cover video dekat YouTube. Kalau tuan-puan perasan, cover-cover video saya, tangan mainkan peranan penting. Ada fungsi tangan macam ni lah, ada tangan dekat sini lah, ada tangan macam ni, ada tangan macam ni. Jarang saya tangkap gambar tegak. Sebab tangan menyampaikan sesuatu mesej, penting tak penting kita punya video tersebut dan apa reaction kita pada video tersebut. Contoh kalau tuan-puan nak ajar pasal matematik 1 tambah 1 2, mungkin cover video tuan-puan dia mesti kena react juga sebenarnya, baru orang nak tengok video tersebut. Itu adalah game untuk kita bermain video. Macamnya kalau nak, macam mana nak dapat video ni? Sebenarnya dengan memik muka dan tangan dalam PowerPoint, kita pun dah cukup untuk mencantikkan kita punya cover. Okey tuan-puan, sampai ke penghujung jam 11.22. Tahniah saya ucapkan kepada yang tengah stay. Dan kita ada freebies. Ni freebies. Tuan-puan boleh klik sekarang. Saya buka 1 minit. Saya ada hadiah. Ini namanya hadiah template guideline sebenarnya. Okay, hadiah template guideline ni, bila saya buat sesuatu video, saya ada list. Maknanya kita lebih tersusun. List tu menunjukkan sama ada video kita ni evaluation lah. Dia macam evaluation form. Tapi bolehlah digunakan pakai untuk apa-apa dan boleh edit balik lah. Okay, saya juga berharap ilmu-ilmu macam ni memang tak ada orang kongsi sebenarnya. Saya sendiri pun, saya layan-layan orang kata kelas-kelas berbayar. Okay, kelas-kelas berbayar ni macam Udemy. Okay, tuan-puan, kalau tuan-puan biasa buka website Lynda, Lynda, itu adalah satu website education yang mengajar hanya pada beginner sahaja. Kalau tuan-puan buka Udemy, itu lebih kepada intermediate nak ke pro, sebab dia punya topik dah lebih berat sikit. Tapi kalau buka YouTube, semua ada, daripada anak kecil sampai ke orang tua. Okay, so inilah ilmu-ilmu yang saya dah based on my pengalaman lah. Udemy, Lynda, dan kebanyakan website-website ni dia menyajikan satu konten-konten yang pada saya sangat premium. Sebab kita tak belajar dalam kelas benda-benda macam ni. Hanya webinar dan perkongsian sahaja yang kita tahu. Oh, rupanya senyum pun ada faktor. Oh, rupanya tangan PowerPoint pun ada faktor dan sebagainya. Okay. Okay tuan-puan, saya harap tuan-puan dah dapat download. Seterusnya, teruskan bertindak dengan video anda hari ini. Semoga terus sukses. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan ini adalah sijil webinar PSIS. Ya, tahniah tuan-puan. Dah sampai ke sijil. Objektif tercapai. 21 hari bulan 7 2020, 2 jam template guideline for online course. Kalau tuan-puan scan ni, tuan-puan dapat sijil. Tapi kalau tuan-puan scan yang tadi tu, tuan-puan dapat template guideline. Template guideline tu nampak macam banyak, ada 10 sesi. Tapi walaupun 10 sesi tu, sebenarnya dia very asas. Minimal lah. Dia tak kisah kalau tuan-puan tak dapat skor sampai 10 pun tak apa. At least tuan-puan tahu, okey, nak output dia nak 720 ke nak 480 pixel, dan terpulang lah suara video macam mana. Okey, saya buka 10 minit lah untuk soalan sebab rasa secara dah lapar tu. Q&A. Okey, saya buka Q&A lah. Kalau Q&A ni 10 minit lah, kalau tak ada mungkin jadi 5 minit. Depend lah. Tapi kalau boleh saya nak seorang lah. Saya nak seorang yang berikan feedback apa yang dia dapat. Lepas tu kalau boleh saya nak tengok lah at least satu feedback yang yelah, faham lah, kita mengajar, kita nak output orang apa dia dapat dan sebagainya. Okay, boleh tak saya nak seorang wakil? Oh, saya nampak Sahaziri lah kat sini. Oh, terima kasih Sahaziri. Rakan office kita. Terbaik saja. Oi, tak apa. On. Oh, dah ada kamera sekarang. Okey, boleh saya nak feedback sikit lah. Feedback sebelum, tapi dah bagi sijil waktu. Aduh, dah bagi sijil mesti dah out ni semua ni. Ada ke feedback something new yang kata tadi something new tu dia dapat apa?
Okey, nampaknya saya faham. Saya pun saya sangat faham. Minggu ni sangat pack. JP ada meeting dan kita nak prepare untuk MTS dan sebagainya. Jadi kalau tak ada apa-apa feedback, mungkin kita akan jumpa di lain hari lah, ataupun di kafe-kafe nak belanja minum pun boleh, tak ada masalah. Kalau tak ada, saya serahkan semula kepada Sir Syahril. Tapi dah, saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa di pihak saya, terkasar bahasa ataupun terlalu laju ke apa, saya minta maaf. Ini sekadar disclaimer. Ni yang apa kita pakai. Terpulang pada tuan-puan, ada method tersendiri, teaching method tersendiri. Kalau dah rasa selesa tak perlu ubah. Cuma no problem lah. Anggaplah ini perkongsian yang kalau ada ilmu yang baik, didoakan pahala lah untuk orang-orang yang mengajar, guru-guru saya yang mengajar ni juga, okey, dan sebagainya. Okey, saya serahkan kepada Sir Syahril Khairi. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak kepada Sir Zaini dan kepada semua yang telah join pada hari ini, yang telah menyertai kita. Dan saya tengah dapat baca sini, Encik Nur Azura cakap nak belajar buat montaj untuk intro YouTube macam Encik Zaini. Mungkin nanti next time kita boleh plan untuk cara-cara nak create intro pula ke, intro video. Menarik ni, saya pun nak belajar. Dan Puan Rohaya share, saya rasa semangat nak beli gadget pas ni sebab nak belajar benda baru. Dapat kat mana video tu? Macam mana kau boleh baca? Ada kat chat ni, sorry. Ni. Okay, sorry. Jadi untuk perkongsian pada hari ini, kita dah sampai ke penamatnya. Terima kasih banyak. Dan didoakan untuk semua orang sekali lah. Untuk semoga selepas ni kita akan lebih confident dan yakin untuk membuat video, share benda yang menarik, share benda yang bermanfaat. Dan terima kasih semua. Okay. Jika ada salah silap, kami mohon maaf. Okay. Assalamualaikum, jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih. Terima kasih Syazri. Oi. Gambar dia cantik tu. Oi, ini sekejap lagi habis lah ni. Buat video banyak ni. Okay, thank you. Bye. Jangan lupa like, subscribe dan share Mozart Space channel. Juga Akideska. Kita ada Akideska channel. Kita ada Yanis Kitchen channel. Ada M.E. Jai. Ada Zayat ada kan? Zayat ada. Ada ramai sebenarnya YouTubers kat sini. Sir Haziri pun ada channel YouTube. Ya. Okay, tak apa. No problem. Terima kasih semua. Next nak naikkan YouTube channel. Sambil nunggu nak scan attendance. Boleh scan. Boleh. Boleh share. Ada ke senarai channel? Tak ada. Tak buat pula. Next. Tak boleh baca kan kat sini? Okay.